Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nisa Harun. Hari ini saya akan promosikan buku saya yang berjudul Menulis, Mengatur Diri Berfikir, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini menghimpunkan esei-esei saya yang kebanyakannya tersiar dalam majalah Dewan Sastera. Dan selalunya apabila kita mahu mencari semula tulisan-tulisan seorang pengarang, agak sukar untuk kita menyelongkar kembali majalah-majalah lama yang menghimpunkan tulisan-tulisan tersebut. Oleh itu, saya telah mengambil keputusan untuk menghimpunkan sebahagian besar daripada tulisan-tulisan saya dalam majalah Dewan Sastera dan juga sebahagiannya Tunas Cipta yang bertemakan sastra, buku, budaya dan yang seumpama dengannya dihimpunkan di dalam satu buku dan terdapat 20 buah tulisan pilihan yang telah disunting dengan baik untuk dibaca dan diteliti supaya kita dapat melihat kembali pemikiran pengarang pada ketika itu, pemikiran penulis yang kita temui sekitar tahun akhir 90-an, awal dekad 2000 dan seterusnya. Jadi ketika itu saya amat aktif menulis untuk majalah Dewan Sastera dan sebahagiannya untuk majalah Tunas Cipta. Jadi bagi mereka yang ingin mengetahui perkembangan kesusasteraan Melayu mutakhir, buku ini merupakan sebuah pengantar untuk mengenali jalur kesusasteraan khususnya dalam kalangan penulis muda yang bergiat aktif pada awal tahun 2000 dan seterusnya hingga ke dekad yang baharu. Mengapa judulnya Menulis, Mengatur Diri Berfikir? Ini banyak respon yang saya terima kerana menulis itu mempunyai cara berfikir yang berbeza dengan orang yang berkata-kata. Apabila kita berfikir untuk berkata-kata, untuk bercakap secara lisan, ia amat berbeza sekali dengan mengatur diri kita berfikir untuk menulis sesuatu. Oleh sebab itu, kita temui dalam beberapa hal ramai yang boleh berkata-kata, maknanya boleh bercakap dengan baik, tapi belum tentu boleh menulis dengan baik. Jadi, tulisan dalam buku ini juga menghimpunkan sebahagian daripada pengalaman penulisan saya dan juga beberapa pemerhatian yang telah saya lakukan sebagai aktivis sastra yang boleh mengangkat ataupun memahami perkembangan kesusasteraan dalam dekad yang mutakhir supaya ada banyak hal yang boleh kita kembangkan daripada pemikiran ini dan diharapkan agar kesusasteraan Melayu dapat mempunyai suatu perkembangan yang lebih baik. Antara yang menarik mungkin dalam buku ini ialah tentang promosi buku sastra gaya alaf baru, creativity, MacGyverism dalam sastra, tentang penulis luar sastra lebih hebat. Adakah begitu? Dan saya himpunkan juga penulis-penulis yang secara hakikinya tidak bertugas sebagai penulis tetapi bertugas dalam bidang lain namun sangat aktif menghasilkan karya kreatif. Juga beberapa hal tentang perkembangan sastra dari aspek sayembara, pertandingan dan bagaimanakah penulisan dapat membantu mereka yang berada di luar bidang sastra itu sendiri berkongsi pandangan masing-masing. Jadi mungkin ini ialah sebuah buku yang saya fikir sesuai untuk sesiapa sahaja, bukan semestinya orang dalam bidang sastra perlu baca buku ini. Ia terbuka untuk sesiapa sahaja. Dan saya mendapat asuhan daripada sastrawan negara, Datuk Bahazin, ketika menyertai program penulisan Mastera di Indonesia pada tahun 2004 dan banyak sekali membantu saya dalam menghasilkan tulisan-tulisan yang sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Jadi boleh dapatkan dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini terbitan 2017 tetapi masih beredar dengan baik. Dengan harga RM16 sahaja boleh mendapatkan semua artikel yang setelah saya nyatakan tadi. Dan ia bukan bersifat akademik. Ini bukan
esei yang bersifat jurnal. Dia bukan begitu sifatnya, ia bersifat mudah dibaca kerana terbitannya dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi silakan, ini adalah buku yang boleh menambah pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan dalam bidang kesusastraan. Menulis, mengatur diri berfikir.